Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Masuk belajar dekat tempat. Okey. Kak Tekun, semua hari ni sihat? Okey. Untuk hari ni kita akan masuk pada tema yang pertama, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey. Tema ni adalah untuk memberi kefahaman tentang proses evolusi dari segi evidence yang dikumpulkan oleh para saintis untuk membuktikan teori evolusi. Okey, maksudnya kita akan teroka macam mana saintis tu buat pengelasan haiwan dan serta organisma. Okey, yang mana itu adalah untuk menjaga kepentingan ekosistem. Okey, ini juga penting supaya dapat untuk kepentingan pengurusan pembangunan dan pengurusan ekosistem yang lebih lestari, boleh diwujudkan dalam alam. So bidang pertama yang kita akan belajar adalah evolusi dan taksonomi. Ini lebih pada sejarah, macam sejarah tingkatan 1 juga. Kita dah belajar sikit-sikit. Kita belajar lebih dalam sikit dalam sains tambahan. Bab 1, evolusi dan taksonomi. Pertama sekali kita tengok, jom kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan evolusi. Evolusi ialah perubahan yang berlaku pada organisma berlandaskan masa. Maksudnya daripada 300 tahun pergi ke 1000 tahun, pergi ke 1500 tahun. Perubahan yang berlaku pada organisma tu kita panggil sebagai evolusi. Perubahan merujuk kepada struktur dan fungsi suatu organisma yang berubah daripada ringkas menjadi lebih kompleks. Evolusi biologi ialah perubahan genetik. Evolusi biologi, perubahan genetik dalam satu populasi daripada satu generasi ke satu generasi. Daripada satu generasi ke generasi berikutnya. Proses evolusi merujuk kepada perubahan ciri ataupun struktur organisma yang mengikut kesesuaian zamannya. Proses evolusi merujuk kepada perubahan ciri ataupun struktur organisma yang bersesuaian mengikut zamannya. Maksudnya, satu organisma tu daripada asalnya akan mengalami evolusi daripada satu zaman ke zaman berikutnya, berubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan zamannya. Jadi dia semakin bertambah, baik berevolusi. Maksudnya perubahan yang berlaku berlandaskan masa. Jom kita tengok. Tengok pada evolusi gajah. Yang pertama ialah genus Merytherium, hidup 50 ke 60 juta tahun dahulu, mempunyai gading yang sangat kecil yang berketinggian 70 cm. Kemudian dia berubah. Paleomastodon, hidup 30 juta tahun dahulu, mempunyai gading dari bahagian atas ke bawah mulutnya. Dan dia mula berketinggian 2 meter. Ketinggiannya bertambah. Kemudiannya genus Platybelodon, hidup 12 juta tahun dahulu, mempunyai 2 gading yang mendatar pada bahagian bawah mulut dan berketinggian 2.5 meter. Kemudian dia berkembang lagi, berevolusi lagi. Kemudian dia pilih Mammuthus, hidup 5 juta tahun dahulu, mempunyai gading yang sangat panjang dan bengkok dan ketinggian semakin bertambah, yang menjadi 4 meter. Seterusnya daripada Mammuthus ni, berkembang menjadi 2 spesies. Satu spesies Alephas maximus, gajah Asia, yang mempunyai gading yang panjang, berketinggian 2.75 meter. Hujung belalai mempunyai 1 jari. Satu jari maksudnya dia pada hujung tu ada 1 jari. Kemudian terakhirnya spesies seterusnya Lazoronta africana, gajah Afrika, mempunyai gading dengan panjang 3 meter. Panjang gading dia 3 meter dengan ketinggian 3.5 meter dan hujung belalainya mempunyai 2 jari. Kan dia biasa gajah dia memegang dengan dia punya belalai kan. Itu yang dimaksudkan dengan 1 jari dan 2 jari. Ini merupakan evolusi gajah. Maksudnya gajah ini bertambah baik dari zaman ke zaman, berevolusi
Daripada zaman ke zaman, okey, supaya bersesuaian dengan zamannya. Okey, nak survive dalam zamannya. So, gajah ini berevolusi. Okey, sehinggalah yang kita nampak sekarang gajah Asia dan gajah Afrika. Okey. Okey, kenapa pentingnya proses evolusi? Okey, proses evolusi penting. Yang pertama adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey, meneruskan kelangsungan hidup. Yang kedua, adaptasi. Iaitu dia kena beradaptasi dengan perubahan persekitaran. Okey, tengok cerita Ice Age tak? Okey, itu. Daripada satu zaman perubahan bentuk muka bumi yang dulunya sepenuhnya ais, kemudian berubah adanya letusan gunung berapi. Okey, jadi kutub ais tu semakin berkurang. Maksudnya dia beradaptasi dengan perubahan persekitaran. Okey, dan yang ketiga kepelbagaian, maksudnya untuk menimbulkan kepelbagaian pada setiap peringkat organisasi biologi. Okey, maksudnya nak pelbagai. Okey, maksudnya tak sama je. Evolusi ni untuk mempelbagaikan peringkat organisasi biologi. Okey, jadi mesti timbul tak persoalan. So, cikgu, benda ni dah berlaku 50-60 juta tahun yang lepas, 12 juta tahun yang lepas, masa yang sangat lama. Jadi, bagaimana kita nak tahu kebenaran tentang evolusi, evidence ni bukti evidence proses evolusi ni. Macam mana kita boleh tahu dia berubah? Apa yang Macam mana apa buktinya? Daripada mana saintis dapat? Okey. Evidence proses evolusi. Okey. Yang sering kita gunakan digunakan adalah yang pertama rekod fosil. Okey, rekod fosil. Para ahli geologi dia akan sangat berusaha dan melakukan penemuan, cari gali, okey, tulang-tulang yang dijumpai, okey, disusun semula, distrukturkan semula, okey, itu merupakan rekod fosil. Yang seterusnya, kesamaan peringkat embrio, okey, dan struktur analog, homolog dan vestige. Jom saya terangkan apa yang dimaksudkannya. So kita tengok yang pertama, okey, evidence rekod fosil. Okey, macam mana itu rekod fosil? Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah buku teks kamu muka surat 5 Okey, hari baru ambil buku teks kan? Semalam dah. Okey, saya harap gunakan sepenuhnya. Okey, so tengok. Evolusi kuda menurut evidence rekod fosil. Sorry saya batuk sikit. Okey, tengok kuda. Yang pertama, Eocene. 50 juta tahun dahulu. Okey. Merupakan spesies Oohippus berketinggian 40 cm dan mempunyai leher yang pendek. Okey, 40 cm rendah lah. Okey. Mempunyai 4 jari kaki hadapan dan 5 jari kaki belakang. Tetapi jari keempat dan kelima sangat kecil. Ini bentuk kaki kuda lah. Nama kita kuda. Okey. Kuda 50 juta tahun yang dulu. Okey, kemudian Oligocene 34 juta tahun yang dahulu. Okey. Ini bentuk merupakan spesies Mosasaurus berketinggian 60 cm. Maksudnya dia berubah. Ketinggian dia semakin bertambah. Okey, bilangan jari kaki hadapan dan jari kaki belakangnya adalah sama, iaitu 3. Tadi jari kaki hadapan 4, jari kaki belakang 5. Okey, bila pergi pada berevolusi dalam origins ni berevolusi, jari kaki hadapan dan belakangnya sama, iaitu 3. Okey, kemudian evolusi lagi. Okey, pergi pada Miocene 23 juta tahun dahulu. Okey, dengan ketinggian 100 cm. Okey, bilangan jari kaki hadapan dan belakangnya ada sama, iaitu 3. Tapi kita boleh tengok terdapat perbezaan struktur jari kaki. Okey. Kemudian pergi kepada Pliocene, 6 juta tahun dahulu, merupakan spesies Pleohippus dengan ketinggian 125 cm dan bilangan jari kakinya semakin berkurang. Okey. Tadi ada 3 kan? Ada tinggal 1 yang tunjang yang besar. Okey, kemudian berevolusi lagi. Pleistocene
2.5 juta tahun dahulu. Okey, ini merupakan spesies yang ada pada hari inilah. Okey, dengan ketinggian 160 cm dan mempunyai leher yang panjang, kemudiannya mempunyai satu jari kaki sahaja. Okey, so pada ladang dia tu, tapak tu hanya satu saja. Okey, ini yang spesies yang ada sehingga sekarang. Tapi spesies kuda ni banyak. Okey, macam kita juga spesies manusia. Okey, ada orang India, ada orang Cina, ada orang Eropah. Okey, ada pelbagai kan. Okey, jadi kuda ada yang mengikut baka-baka tu. Okey, tapi ini yang spesies kekal hingga ke hari ini. Ini merupakan evidence record fosil. Okey, dia tengok rekod fosil. Fosil tu maksudnya ahli geologi jumpa tulang lama. Okey, jadi dia buat rekod. Okey, dia anggarkan bentuk macam ni dan inilah perubahan yang direkodkan. Okey. Okey, evidence proses evolusi yang seterusnya adalah peringkat struktur embryo. Peringkat embryo haiwan yang menunjukkan struktur menunjukkan struktur yang sama. Okey, kita tengok. Ini peringkat embryo, ini adalah cicak. Okey, macam mana daripada embryo? Okey, berubah. Yang ada tulang belakang ni untuk cicak. Kemudian ini merupakan embryo kura-kura. Okey, ini merupakan embryo bagi ayam dan ini merupakan embryo bagi haiwan. Bagi lembu. Okey, peringkat struktur yang sama bagi embryo haiwan. Jadi sebenarnya kat sinilah dia menunjukkan evidence proses evolusi. Okey, perubahan kalau kita tengok perhatikan sebenarnya embryo bagi semua cicak, kura-kura, ayam dan lembu ini menghampiri sama kan. Okey, jadi hanya berbeza apabila masuk ke peringkat janin. Okey, kemudiannya bila dia dah menghampiri sempurna, barulah dia terbentuk seperti induknya. Okey. Okey, evidence seterusnya adalah evidence struktur iaitu homolog, analog dan vestig. Okey, homolog ialah keadaan apabila terdapat organ ataupun anggota badan yang mempunyai bentuk asas yang sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kita tengok struktur homolog bagi kucing, ikan dan kelawar. Okey, sebagai contoh kaki kucing. Okey, kaki hadapan kucing sirip ikan lumba-lumba. Okey, sirip ikan lumba-lumba. Dan sayap kelawar berasal daripada bahagian yang sama. Walaupun digunakan dalam fungsi yang berbeza. Okey. Jadi ini adalah struktur homolog bagi kucing, ikan dan kelawar. Ini bentuk asas yang sama pada bahagian organ dan badan tetapi mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, kemudian analog pula. Okey, struktur pada organ tidak sama tetapi mempunyai fungsi yang sama. Okey, contohnya sayap serangga dan kepak burung. Okey, mempunyai fungsi yang sama tetapi daripada struktur asasnya yang berbeza. Okey, kemudian vestig. Okey, vestig ialah organ yang menyusut atau hanya memiliki sebahagian fungsi organ homolog berbanding spesies lain yang berkembang dengan baik. Okey, ini merupakan struktur vestig bagi ikan lumba-lumba. Okey, daripada 50 juta tahun dahulu, kemudian dia berubah ke 40 juta tahun dahulu. Tengok ini teori saintis lah. Tengok dalam Jurassic Park. Tengok kan? Ini yang latest tu. Okey, ada crocodile tapi macam ikan paus. Macam tu lah bentuknya. Okey, jadi dia strukturnya semakin menyusut. Okey, contoh awalnya dah ada leg, ada kaki kan, dan strukturnya menyusut. Okey, dan hingga 50 juta tahun lalu dan sehingga kini ini adalah struktur ikan lumba-lumba yang ada pada zaman sekarang. Okey, ini
ini adalah teori evidence yang dibuat oleh para saintis dan diadaptasi, dan inilah yang kita tengok hingga sekarang. Inilah struktur kandungan. Okey, kita pergi pada soalan perbincangan. Okey, semua new things kan. Okey, untuk ni kita memang perlu banyak membaca, dan saya sarankan pada awak untuk salin balik nota. Okey. Salin balik nota yang saya berikan dalam buku. Bila kita baca, kita salin, kita akan mudah cuba ingat, faham. Okey, baca, salin, baca, tulis, mudah ingat dan faham. Okey. So, untuk soalan saya tambahan, kita untuk cara jawabnya, kita tak perlu buat dalam bentuk esei, okey, dalam bentuk ayat panjang, hanya perlu jawab dalam bentuk point. Okey, yang pertama, kita tengok. Apakah ini dimaksudkan dengan proses evolusi dua markah? Okey, jadi dia kata proses evolusi merujuk kepada perubahan ciri atau struktur organisma ini merupakan satu markah. Okey. Kemudian kata mengikut kesesuaian zamannya, ini merupakan markah kedua. Okey. Cara jawabnya untuk dua markah. So untuk nombor dua, dia kata melalui pemerhatian pada struktur dan fungsi sayap burung dan juga sirip ikan dikatakan mempunyai sifat homolog. Okey, mengapa? Okey, kena ingat homolog. Okey, struktur ciri yang sama, ciri yang sama tetapi fungsi yang berbeza. Kalau analog, struktur yang berbeza tetapi mempunyai fungsi yang sama. Kalau bestik, okey, penyusutan organ. Tengok tadi, kalau ikan dolphin tadi, okey, ikan lumba tadi, asalnya 50 juta tahun dulu dikatakan mempunyai kaki. Kemudian daripada dia berevolusi menyusut organnya, okey, hinggalah sekarang ikan lumba, ikan paus yang kita jumpa, yang kita ada sekarang, okey, tidak mempunyai kaki, hanyalah mempunyai sirip bentuk ikan lah kan. Okey, dah tak ada kaki. Itu adalah bestik. So, untuk homolog 4 markah, kamu kena listkan 4 ciri homolog. Okey, dia kata sayap burung dan sirip ikan paus mempunyai sifat homolog kerana kedua-dua organ ini mempunyai bentuk asas yang sama. Okey, yang kedua, menjalankan fungsi yang berbeza. Okey, betul? Ya, ada dalam nota 2 markah kan? Terangkan pula apa fungsi sayap burung? Sayap burung digunakan untuk terbang. Manakala sirip ikan paus digunakan untuk berenang. Itu adalah markah ke-4. 4 markah. So, sebenarnya yang tak susah. Okay, so, semua benda baru. Jadi kita sama-sama explore. Okay, dan kamu perlu baca. Okay, buku teks ni jadikan nota. Sebagai nota, baca. Okay, saya harap membantu kamu. So, jika ada apa soalan, tak faham, boleh PM saya, boleh tanya saya. Okay? Jadi, untuk hari ini, nota ni dan latihan ini terus salin dalam buku nota. Okay? Terus salin dalam buku nota. Saya gunakan satu je. Saya combine je. Okay? Untuk nota, latihan, kalau ada handout yang saya akan berikan selain pada modul, lekat terus dalam buku nota itu. Okay, that's my style lah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jika ada soalan, boleh tanya saya. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat belajar.